Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Tak dengar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Kejap ya. Dengar Ustaz. Okey, boleh dengar saya dah? Boleh Boleh, Ustaz. Boleh. Ustaz. Okey. Sorry lambat sikit baru nak charge. Tak apa Ustaz. Tak apa. Dah lama tak pakai. Kan? Oh, seorang ada dekat mana ni? Ada dekat ni dekat Dubai ni. Dubai ke? Abu Dhabi. Ah, Ada seorang dekat Mekah. Okey. Sorry lah, saya slow sikit. Saya sebenarnya baru keluar hospital baru 5 hari. Ya. Jadi duduk kat rumah saya bolehlah interview. Kalau kat luar susah sikit lah. Faham Ustaz. Ni perkataan normalisasi ni perkataan yang berbelit-belit. Jadi saya minta you all tolong explain lah apa you all faham dengan normalisasi. Dalam bahasa Inggeris ni apa? Normalization. betul. Betul Ustaz. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Daniel Habib bin Muhammad Razi, ahli kumpulan bagi projek ini. Hari ini kami ingin berbincang mengenai topik normalisasi riba dalam syarikat. Bersama saya ialah ahli kumpulan yang akan memperkenalkan diri masing-masing. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Nur Aisyah binti Asa. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Abdul Hanan bin Muhammad Sani. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Alif Fakihah binti Yasin Hadi. Assalamualaikum Ustaz. Dan nama saya Muhammad Alif Fahimi lah. Dari universiti mana ni? Saya lupa. Universiti Politek Mara. Politek Mara. Bukan yang dekat KL ni ke? Yang dekat KL. Allah, dekat sangat rumah saya ni. Ustaz ada mana? Rumah saya dekat Padang MPAJ tu. Oh, dekat ya Ustaz. Apa, tidak boleh minum kopi kat luar. Allah. Dekat sangat. Okey, teruskan. Sorry. Okey, tak mengapa Ustaz. Baiklah, terima kasih Ustaz kerana sudi meluangkan masa bersama kami Ustaz. Semoga pokong saya ini dapat membantu kami memahami isu normalisasi riba dengan lebih baik. Bolehkah kita mula sekarang? Boleh. Okey, baiklah. Silakan. Kita akan terangkan tentang riba secara simplified dahulu. Secara ringkas, riba ertinya al-ziyadah, seperti semua tahu, tambahan dalam bahasa ibunda bermaksud tambahan atau kenaikan. Perkara tersebut telah dijadikan sebagai sistem yang diaplikasikan tanpa mengetahui perkara buruk tersebut. Normalisasi riba ialah menjadikan riba, bunga atau faedah haram kelihatan biasa dan diterima, sehingga ramai tidak lagi melihatnya sebagai salah dalam Islam. Ianya seringkali pakai oleh majoriti syarikat dalam peminjaman, terutamanya syarikat perbankan. Oleh itu, sama-sama kita membongkari sifat ingin tahu dan was-was kita dalam topik ini dengan bertanyakan beberapa soalan kepada Ustaz. Baiklah, silakan ahli pertama. Okey Ustaz, bagi saya soalan saya yang pertama adalah apakah pendapat Ustaz mengenai normalisasi riba dalam sesebuah syarikat pada era teknologi yang semakin canggih pada masa ini? Oh, panjangnya soalan. Ya. Okey, saya tidak definisikan apa yang berlaku dalam masyarakat atau dalam industri itu sebagai normalisasi. Saya definisikan ataupun interpret what is happening in the industry or the market or the society sebagai ketidakfahaman apa itu riba dan beratnya dosa riba itu sendiri. Ya, saya tak fikir dia normalisasi. Normalisasi making it a normal thing lah. Ya, untuk jadikan dia sebagai satu adat dalam masyarakat atau industri. Ya, pendapat saya ialah ramai orang tak faham pasal riba. Ramai orang tak faham. Saya pun baru faham 10-15 tahun yang lalu. Tak boleh salahkan semua orang. Ya. Tapi bagi pendapat saya, ramai orang ambil ringan berkenaan dengan riba. Ini sebab dia bukan khinzir, dia bukan haram. Kalau cuba kita normalisasikan khinzir, ada orang sebut tak? Tak ada kan? Sebab orang dah faham benda tu, tak? Orang dah faham apa tu khinzir. Ya, sebut je khinzir, orang bukan saja tahu benda tu haram, orang rasa benda tu jijik. Ya, tak mau tahu benda tu. Ataupun haram. Ya. Kita dah normalisasi benda tu sebagai benda yang haram. Jadi orang faham. Sebab apa sejak daripada bangku sekolah kita belajar. Ya, kita belajar apa itu khinzir. Kita belajar
haramnya arak dan sebagainya. Tapi berapa banyak di kalangan kita belajar tentang riba dan sebagainya. Komputer riba semua orang faham, betul tak? Ya, riba semua orang tak faham. Ya, macam sebut tadi definasi. Ia adalah ziyadah, tambahan. Cuma definasi itu sebenarnya adalah separuh sahaja. Dia ada lagi separuh. Ada lagi separuh. Ya, kalau kita baca mazhab-mazhab lain, dia bagi definisi yang lebih komplit daripada mazhab Syafi'i. Itu mazhab Syafi'i punya tu. Ya. Dia kata adalah dan juga penangguhan kepada pertukaran. Mula-mula ziyadah, iaitu tambahan. Ya. Sama ada pihak yang memberi atau pihak yang menerima. Ya. Yang buat janji atau kedua-duanya sekali. Yang kedua ialah penangguhan. Jadi kalau apa maksud penangguhan? Iaitu penangguhan dalam pertukaran. Kita beli emas tulen, kita kata tak apa, besok hantarlah. Itu sudah jadi riba. Tiada ziyadah dalam tu. Ya, tiada ziyadah. Jadi balik pada soalan, saya tak nak melalui. Dia ada banyak lagi 20-30 soalan lagi. Ya. Saya bukan rasa ia normalisasi, saya rasa ketidakfahaman. Ketidakfahaman orang tentang riba. Silakan. Okey, soalan kedua pula untuk saya adalah, adakah langkah-langkah yang telah diambil sekiranya tuan memiliki syarikat untuk mendidik pekerja dan kaki tangan mengenai riba dan pentingnya mematuhi prinsip syariah, lebih-lebih lagi dalam syarikat yang melibatkan wang? Okey. Baik. Syarikat saya ni adalah syarikat yang diberi nama Lariba Consulting. Apa dia Lariba Consulting? Sebenarnya Dr. Mazhar pun cakap, apa dia Lariba ni? Macam saya buat pembentangan kertas kerja pengenalan ASB tahun lepas. Sebenarnya bukan Lariba, dia Lariba. Ya? Lariba maksudnya tiada riba lah. Ya? Syarikat saya dia bukan syarikat yang ada bisnes macam bank, koperasi, kedai runcit dan sebagainya. Syarikat saya ialah syarikat yang amat kecil, ya, amat kecil yang buat consulting untuk pematuhan syariah. Pematuhan syariah untuk industri seperti industri emas, industri NGO yang buat korban, kutip derma dan sebagainya. Kan banyak isu tentang kutip derma baru-baru ini NGO. Ya. Saya buat untuk payment system, ya, payment gateway dan lain-lain lagi. Jadi syarikat saya ni tak ramai pekerja, bukan ada pekerja banyak pun. Kami buat based on project. Bila ada projek, saya ambil orang bekerja. Jadi pekerjanya saya seorang aja. Sebenarnya lah kerja yang mendaftar. Tapi kalau ikut projek, baru kita kumpul team members. Dan saya baru saja tengah duk type report pematuhan syariah untuk satu syarikat di Amerika. Syarikat kecil je, tapi Amerika ni bukan syarikat Mak Saleh. Syarikat orang Melayu kita yang duduk sana. Ya, dia nak tahu macam mana nak transfer duit untuk beli barang ke sana dan juga akad dan sebagainya. Jadi syarikat saya basically ada dua trust utama. Satu ialah menjadi penasihat syariah untuk syarikat-syarikat. Yang kedua untuk membagi jadi penasihat untuk IT juga. Saya memang asas daripada IT. Saya pernah jadi head of IT untuk bank, dan untuk Petronas dan sebagainya. Ya. Jadi kalau nak menjawab soalan macam mana kami untuk mendidik masyarakat supaya riba itu tidak dinormalisasikan. Itu dia. Panjang tu. Tidak dinormalisasikan. Ialah kami sendiri adalah orang yang mengimplementkan benda tu. Ya, yang memberi nasihat kepada syarikat-syarikat. Kepada syarikat-syarikat. Contohnya syarikat. Orang ingat penasihat syariah ni buat apa? Sebenarnya penasihat syariah ni buat apa? Adakah dia masuk satu mesyuarat, tengok presentation 2-3 jam, lepas tu syariah? Tidak. Kadang-kadang saya punya pembantuan syariah ambil masa 1-2 tahun. Terkejut semua orang. 1-2 tahun? Ya. Kadang-kadang 1-2 tahun. Ada yang tak habis lagi. Ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan. Apa yang kami buat? Kami tengok keseluruhan operasi syarikat. Ya, kami tengok keseluruhan operasi syarikat. Sama ada syarikat itu patuh syariah dari segi operasi dan juga produk. Kalau contohnya MLM, multi level marketing kan, ataupun saya pun bagi penasihat syariah untuk emas digital macam quantum metal, pernah dengar? Pernah dengar. Public gold, macam tu lah saya duk buat penasihat syariah di Kelantan. Ya, satu syariah di Kelantan
satu di KL, ya, untuk emas digital kita panggil. Jadi apa yang kita tengok? Kita tengok operasi syarikat. Mula-mula kita tengok produk dia. Adakah produk dia patuh syariah? Ya, kalau tak patuh syariah, macam mana dia boleh buat untuk patuh syariah? Ya. Kemudian kita tengok operasi dia. Operasi dia dari segi pelaburan syarikat. Kita tengok dari segi insurans yang syarikat ambil. Ya, insurans dan sebagainya. Adakah yang patuh syariah? Ya. Jadi kita tengok macam tu. Itulah kita punya peranan Lariba Consulting dalam industri. Silakan. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey. Kalau saya jawab mengarut, cuba bagi tahu Ustaz. Sebenarnya saya cakap ni malam-malam ni kadang-kadang cakap mengarut. Betul lah Ivy. Apa dia? Orang kat Dubai tu, silakan. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Jadi soalan Pernah pergi dah masjid ni? tak pernah ni gambar je Ustaz. Tak pernah. Kata insyaAllah kita pergi. Saya dah pernah pergi dah. 6 tahun lepas. Silakan. Okay. Soalan daripada saya. Pertama, dekat sikit. Yang pertama, bagaimana Ustaz lihat impak normalisasi riba ni terhadap etika dan integriti kewangan dalam institusi perbankan pada masa kini? Baik. Kita kena tengok bahawa riba itu bukan tertumpu kepada perbankan sahaja. Ya. Riba itu tertumpu kepada semua masyarakat dalam industri emas, NGO, ya, dalam industri koperasi, dalam industri payment system, macam-macam ada, macam-macam. Memang orang selalu ingat riba, orang selalu ingat bank sebab orang ingat bank ni mestilah ada riba sebab dia bagi pinjaman dan sebagainya. Tapi berapa kerat antara kita faham apa itu riba? Berapa kerat? Riba itu ada dalam jual beli, riba ada dalam kontrak biasa. Contoh, saya ambil kontrak. Saya kalau masuk satu syarikat nak buat pematuhan syariah, saya tengok semua kontrak dia, kontrak yang besar-besar. Kontrak photostat pun saya tengok. Sebab apa? Dalam tu kalau ada klausa klausa denda bayar lewat, itu sudah jadi riba. Kalau ada denda bayar lewat, contohnya dia patutnya bayar 30 hari kan invoice, dia bayar lambat, dia kena 5% setahun. Itu riba. Nampak tak? Tak perlu tunggu institusi kewangan, betul tak? Ya, institusi kewangan. Tapi institusi kewangan ini senang saja kena riba. Sebab apa? Institusi kewangan ini terbahagi kepada dua sektor yang besar. Satu ialah bank, satu lagi ialah industri insurans dan takaful. Ya. Insurans, kalau industri bank terbagi dua pula, iaitu perbankan konvensional dan satu lagi perbankan Islam. Jadi kalau dalam perbankan Islam, virtually tak ada riba. Sebab mereka ada penasihat syariah. Dan semestinya penasihat syariah akan menghalang perbankan Islam itu daripada terlibat dengan bank, dengan riba, Ya, terlibat dengan riba. Kalau perbankan konvensional, dia free for all, buatlah, invest kat mana, invest kat Carlsberg, boleh invest kat Genting boleh dan sebagainya. Dan industri insurans terbagi kepada dua, insurans konvensional dan satu lagi takaful. Dalam insurans konvensional lagi tu, dia ada riba, gharar dengan judi. 3 dalam 1. Macam seorang ada 3 in 1. Darah tinggi, kencing manis, jantung. 3 in 1 lagi tu. Jadi, tapi kita tengok masyarakat kita seakan-akan membenci perbankan Islam. Seakan-akan membenci perbankan Islam. Tak langsung kita bercakap tentang perbankan konvensional. Tak langsung orang bercakap tentang insurans konvensional. Sebab apa? Sebab didikan kita. Kita nak tengok duit yang haram tu macam ada darah. Barulah haram. Betul tak? Duit yang tak haram tu, kita nak tengok macam tu. Kalau duit yang sama, kita kata, kenapa perbankan Islam bayar sama? Perbankan konvensional bayar sama, tapi perbankan Islam halal, nanti kita tak faham. Saya bagi satu contoh. Ya. Siapa nama? Hanan. Encik Hanan nak beli motosikal. Encik Hanan datang pada saya. Ustaz, saya nak beli motosikal. Saya ni macam roncok duit lah kan. Ya, tahun datang. Jadi, berapa harga motosikal kamu? 6,000 saja Ustaz. Ya. Saya kata, Hanan 6,000. 6,000. Tapi kamu bayar balik kat saya 7,000. Itu riba. Nampak tak? Ya, itu riba sebab saya bagi pinjaman walaupun saya tak sebut pinjaman. Ya.
Kalau kena bayar balik dia panggil pinjaman. Tapi kalau Hanan datang pada saya kata Hanan nak beli motor apa? Suzuki tak ataupun RXZ ke 125 ke ya. Okey tak apa-apa Hanan, saya pergi beli. Saya pergi beli kat kamu. Ini motornya 6,000 ya, Hanan saya dah bubur nama kamu. Kamu bayar 7,000 ya untuk 3 tahun. Itu okey. Tapi bayar sama juga 7,000. Dua-dua nampak tak? Dua-dua akad pinjam bayar. Aku tak kenapa bayar sama jadi riba satu riba, orang tak faham akad apa yang digunakan. Bezanya ialah kaedah yang digunakan, nampak tak? Kaedah yang digunakan. Ya. Faham Okay. Itulah beza perbankan konvensional dengan perbankan Islam. Walaupun akadnya berbeza tapi kaedah yang digunakan pun berbeza. Bukan saja akad. Kalau macam tu senanglah tukar akad je, betul tak? Tukar pada akad tu. Kalau buat saya tengok proses juga. Kalau nak tengok proses contohnya ya proses dia jadi akad wakalah bil ujrah ya. Kalau dia nak pakai akad wakil contohnya untung yang dia kenakan kepada pelanggan tu dia kena sebut berapa untung dia. Bukan boleh sorok-sorok. Faham tak? Barulah sesuai akad wakalah bil ujrah. Ya. Okey. Sorry Hanan. Jadi soalan yang kedua daripada saya, apakah pandangan Ustaz tentang cabaran yang dihadapi oleh bank dalam menghapuskan amalan riba ni dan bagaimana bank dapat mengatasi cabaran tersebut? Soalan yang amat berat. Itu boleh buat tesis. Betul tak? Ya. Dia macam ni lah. Sebenarnya amal ma'ruf nahi munkar ini adalah tugas semua orang. Ya, tugas semua orang. Tapi tugas semua orang tu berlainan sikit lah. Tapi tujuan dia sama. Ya. Kalau riba tu tak ada dalam dunia ni, dia bukan dunia yang betul lah. Betul tak? Betul. Ya. Kalau tak ada riba dalam dunia, tak ada dosa dan pahala, memang tak ada syurga dan neraka. Tak akan jadi macam tu. Sebab tu ada tarikan kedua-duanya. Tarikan yang kuat adalah tarikan ke mana? Ke neraka. Betul tak? Betul. Neraka tarikan yang kuat. Tak perlu solat, ya, bergaul dengan bebas, boleh rasuah. Memang sedap benda tu, tak perlu buat kerja pun. Tapi nak buat benda yang betul kat atas dunia ni terasa seperti orang kata apa, satu benda yang asing. Rasa berat, rasa asing dan sebagainya. Ya. Saya pernah kerja besar-besar, saya gaji berpuluh-puluh ribu semua. Saya tahulah benda-benda macam ni. Ya, saya pernah menghadapi benda-benda macam ni. Baik. Apakah cabaran bank? Dia bukan cabaran bank sahaja. Ya. Kita kena tengok dari segi dua benda. Satu ialah kewangan, satu lagi fiqh muamalat. Kewangan Islam tu something yang dah established kat Malaysia. Established. Ya. Kita nak cari takaful mudah. Ya, nak cari akaun simpanan mudah. Itu peranan bank. Peranan bank ialah bukan menyebarkan dakwah secara direct. Dia buat secara indirect. Dia menawarkan produk-produk yang patuh syariah. Yang tiada riba, insya-Allah. Ya. Dia tawarkan takaful, dia tawarkan akaun-akaun simpanan, akaun-akaun pelaburan yang patuh syariah yang tiada riba. Ya. Mereka buat indirect dakwah. Indirect. Tugas saya dan tugas tuan-tuan dan puan ialah secara direct. Direct. Pergi direct kata kau, jangan masuk ni. Bank bukan cakap macam tu. Kau nak pergi beli insurans kau konvensional kau punya pasal lah. Betul tak? Kalau kawan kita atau anak kita nak pergi beli insurans konvensional, kita kata apa? Oh, jangan. Betul tak? Betul tak? Itu ke. Perbankan konvensional tak kisah. Kadang-kadang kita masuk dalam satu branch yang ada konvensional, yang ada Islamik, yang hantu orang Islam tu. Ambil ni sama aja perbankan Islam. Nampak? Lempang mampu kata. Dia orang yang kata macam tu. Kalau dia orang sendiri tak faham. Dia orang tak ada ruh untuk faham haramnya riba tu yang mana Tuhan ancam perang, ancam kekal dalam neraka. Dia tengok sebagai orang kata apa, benda cop halal tu yang lagi berat, betul tak? Kita duk bergaduh kita cop halal macam orang gila. Betul tak? Kenapa nak paksa semua orang ambil cop halal? Sama lah juga macam ni, kenapa nak paksa semua orang elak riba? Kecuali orang itu di bawah kita punya influence. Anak kita, abang kita, adik kita, bapa kita, semua tu kita boleh buat. Jadi cabarannya bukan
secara direct kepada bank. Bukan tugas bank. Pada pendapat saya. Tugas bank hanyalah menawarkan produk patuh syariah. Ya, produk patuh syariah. Ya, dia bagi kat kita, bukan dia bagi kita alternatif. Kita memang tak ada alternatif. Kita memang kena ambil yang patuh syariah. Bila kita tak ada alternatif, macam kita duduk kat US, itu baru tak ada alternatif. Betul tak? Betul. Kat Malaysia ni bukan alternatif lagi dah. Memang kena ambil. Ya, orang tanya saya, Ustaz, kenapa takaful ni mahal sikit, Ustaz? Mahal sikit pada konvensional. Dia kata mahal berapa? Mahal untuk motor saya. Tahun mahal sikit, RM15. Saya kata, adakah mahal tu, ya, perbezaan RM15 tu kamu boleh beli syurga tak? Saya tanya, is it worthwhile $15 a year? Ya, $15 a year. Memang saya rasa patut sama, tapi kalau dah tak ada lah kan, betul tak? Ada 17 syarikat takaful. Adakah itu menjadi satu rumutan pada kamu? Ya, wahal Allah dah bagi pada kamu satu orang kata apa, produk yang dah patuh syariah, yang insya-Allah akan elakkan kamu masuk neraka. Kamu tak nak bersyukur lagi ke? Saya tanya macam tu. Berat ni. Adakah RM15 itu yang akan menyebabkan kita masuk syurga atau neraka? Beza. Jadi sebab tu saya kata perbezaannya dua. Satu ialah produk. Yang kedua ialah fiqh muamalah. Dia nak faham apa dia tu riba, apa tu gharar, apa tu judi dan sebagainya. Ya. Baru-baru ini orang buat pameran apa? Pameran Honda ada cabutan bertuah. Tapi nak masuk cabutan bertuah tu bukan beli tiket dengan RM28 ekstra. Macam mana itu jadi judi? Jadi kita kena tahu. Orang KL Marathon Run ditaja oleh Standard Chartered. Orang kisah tak? Ditaja oleh perbankan konvensional. Orang kisah tak? Kalau ditaja oleh Ahlong Babi and Company, orang suka tak masuk. Orang memang lari, betul tak? Jadi kita rasa macam mana? Itu je lah. Jadi saya nak menjawab secara ringkas, ya, memang tugas perbankan Islam ialah menyediakan produk patuh syariah, ya, untuk apa ni, keperluan kewangan umat Islam dan juga bukan umat Islam. Silakan. Okey, sekarang giliran saya. Bagi nama ni Alia. Alia Fakihah. Nama isteri saya Nur Al-Ahya, dekat dah tu. Alia. Selalunya orang panggil dia Alia. Kalau kau nak beli apa-apa kata Ahya, orang tulis Alia. Silakan. Okey, untuk soalan saya ringkas je, apakah faktor-faktor wujudnya riba dalam syarikat, terutamanya yang melibatkan keuangan? Apa dia? Faktor apa? Faktor-faktor wujudnya riba dalam syarikat. Apakah faktor-faktor wujudnya riba dalam syarikat? Terutama sekali melibatkan kewangan. Baik. Saya rasa ada dua faktor. Satu, tak ada ilmu. Tak ada ilmu, tak ada iman. Tak ada ilmu, tak ada iman. Orang tak faham. Orang tak faham. Kalau faham pun, dia nak pilih tak? Ya. Tak ada ilmu, tak ada iman. Yang kedua, faktor kos. Ya, faktor kos. Ya. Contohnya saya ambil faktor kos ialah nak ambil takaful berkelompok. Takaful berkelompok? Tak tahu. Macam mana Ustaz? Student. Lupa. Sorry. Dia macam ni. Syarikat sediakan orang kata apa, insurans perubatan. Itu dia panggil takaful berkelompok. Jadi bila pekerja syarikat pergi klinik ke pergi hospital, tak perlu bayar. Ya. Tak perlu bayar, insurans yang akan bayar. Takaful berkelompok. Selalunya takaful berkelompok yang lebih mahal daripada takaful insurans berkelompok. Selalunya. Jadi ia menjadi cabaran. Walaupun orang tu faham insurans konvensional adalah haram, dia nak fikir kos pula. Nak fikir kos. Kalau macam road tax, insurans atau takaful untuk kenderaan lebih kurang sama je. Tak jauh beza. Lebih kurang sama. Ya. Dan kalau dia tengok di perbankan konvensional, rate dia nak simpan duit lagi tinggi daripada perbankan Islam, dia rasa apa? Dan situlah testnya iman, betul tak?
Betul. Testnya iman. Ya, testnya iman. Ya. Kenapa orang kata contohnya kalau tak lama orang kerja kena tarum dalam KWSP kan. Kata kenapa dividen KWSP konvensional lagi tinggi daripada KWSP syariah? Sebab konvensional dia membujur lalu melintang patah. Dia boleh invest kat mana pun boleh. Arak, judi, ya Allah, segala-gala benda. Yang KWSP syariah dia tak boleh invest dalam benda-benda tu. Selalunya yang memberi keuntungan yang tinggi ialah judi, arak dengan kewangan. 3 tu. Faham tak? Jadi dia kurang sikit lah. Dia kurang sikit. Orang kata, ada orang cakap pada saya, Ustaz, bila dividen KWSP syariah lebih tinggi daripada KWSP konvensional, barulah saya nak tukar. Dia kata, kamu tahu tak bila Allah nak panggil kamu, jemput kamu? Kalau tak tahu buat sekarang, tukar sekarang. Betul tak? Tak tahu bila, betul tak? Besok, lusa tu. Ya, tak tahu bila. Jadi, apa tadi? Jadi, apakah sebab tu? Sebab ilmu, iman dan kos. Ya, ilmu, iman dan kos. 3 ni. Contoh, saya pergi buat satu syarikat, malah nak cerita lah nama syarikat. Dia buat buku agama, buku tafsir. Ya, dia orang nak panggil saya untuk menjadi penasihat syariah. Ya, jadi sebelum saya menjadi penasihat syariah, saya akan pergi meeting dulu lah. Gitu. Tuan-tuan tahu tak dia orang tak bayar zakat? Tak tahu kan? Memang tak tahu lah sebab tak tahu company mana kan. Ya. Tapi orang yang jual buku agama, jual buku tafsir orang yang famous, tak bayar zakat. Macam mana? Macam mana kita rasa? Saya terus jadi senak perut. Saya kata, kalau orang macam ni pun tak tahu nak bayar zakat, macam mana orang biasa dekat street? Sebab apa? Bagi dia zakat ni ialah apabila syarikat tu untung sahaja. Okey, betul dari segi tu. Tapi bila dia buat konsep macam tu, dia akan buat syarikat tu rugi selalu, betul tak? Dia tak perlu bayar zakat. Kan? Walhal dia carry stock. Dia carry stock dalam inventory, dia tak boleh pakai formula untung rugi. Dia kena pakai formula net current asset atau aset bersih semasa. Net current asset, aset semasa bersih. Mana satu boleh lah. Aset semasa bersih. Iaitu aset semasa tolak dengan liability semasa, itu dapat aset semasa bersih. Kalau positif, kena bayar zakat. Dia tak panggil saya jadi penasihat syariah. Sebab apa? Salah satu orang kata apa, kriteria untuk patut syariah mesti bayar zakat. Mesti bayar zakat. Ya. Jadi bagi saya ulang tadi Alia ya, iman, ilmu, apa satu lagi? Kos. Ya, kos itu merupakan cabaran. Ya, merupakan cabaran yang hebat. Sorry, silakan. Okey, untuk soalan kedua, adakah riba dalam syarikat kewangan hanya wujud untuk syarikat mendapat untung lebih atau ada sebab-sebab yang lain? Okay. Soalannya ialah adakah riba dalam syarikat kewangan wujud untuk mendapat untung lebih atau sebab-sebab yang lain? Baik. Okey. Kita kena tengok tujuan syarikat ditubuhkan. Syarikat apa sekalipun, tak semestinya syarikat kewangan, bank, insurans, semua ditubuhkan ya, tujuan utamanya untuk mendapat untung, betul tak? Okay. Kenapa PO semua nak jadi student? Sebab nak dapat kerja. Itu tujuan utama kan? Betul. Kenapa nak score? Sebab nak jadi best student. Dia ada tujuan dia. Jadi sebagai tabi'i, natural thing of what companies is when they are formed, yeah, their objective is to achieve profit. Ada tak saya pergi tanya Alia atau Hanan, kenapa kamu buat syarikat? Saya nak rugi. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Kalau saya cakap macam tu, orang kata tak ni betul ke ni. Ya. Ni mesti kena masuk wad ke. Kan? Jadi tujuan utamanya ialah untuk menjana keuntungan. Kalau tujuan menjana keuntungan, barulah kita boleh cari shareholder, pemegang share dan sebagainya.
Kalau tidak, siapa nak letak duit dalam syarikat kita? Syarikat saya nak rugi. Dia kata kau ni kena masuk wad dah ni, betul tak? Tak betul. Jadi secara tabi'i normalnya ialah syarikat memang ditubuhkan untuk mendapat untung. Baik. Tapi soalan Alia ialah untung semata-mata. Ini beza yang perkataan tu. Ya. Baik. Memang dibenarkan, diharuskan, dihalalkan dalam Islam untuk kita mencari keuntungan. Ya. Tapi cara kita mendapatkan keuntungan itu juga penting. Cara kita mendapat keuntungan juga penting. Ya. Saya kadang-kadang tak setuju juga benda-benda yang basic dalam hidup ini disenaraikan sebagai public company seperti Tenaga Nasional dan sebagainya. Sebab apa? Bila mereka fokus kepada keuntungan, saya ambil satu contoh lah, syarikat Tenaga Nasional. Berapa banyak syarikat elektrik dalam Malaysia? Satu je. Betul tak? Satu je. Syarikat air pun satu juga. Ya, kalau kat Selangor ni dia panggil apa? Air Selangor. Ya. Kuala Lumpur apa? Air Selangor juga. Kuala Lumpur mana ada air wilayah. Betul tak? Ya. Jadi tujuan mereka untuk mendapat keuntungan betul. Tak jadi masalah. Tetapi apabila mereka public services ini dibuat sebagai public company, mereka kadang-kadang terlupa atau tergelincir daripada objektif mereka untuk serve the public. Tuan-tuan kalau belajar saham, saya belajar saham, ya, saya belajar pelaburan dan sebagainya. Kalau syarikat itu disenaraikan di Bursa Malaysia contohnya, ya, apakah objektif mereka nak senarai? Mereka nak tarik pelabur-pelabur, betul tak? Betul. Pelabur-pelabur. Dan bila mereka senarai, bila syarikat mereka buat keuntungan atau prestasi yang baik, harga saham akan naik, dividen akan naik dan sebagainya. Baik. Kalau syarikat tu untung dia sama je atau untung dia jatuh je, nilai saham pun turun lah, betul tak? Siapa nak? Jadi kalau nak bagi naik untungan, ada dua cara. Jual lebih banyak atau naikkan harga. Yang mana lagi mudah? Naikkan harga. Naikkan harga, pandai pun. Naikkan harga. Bila naikkan harga, siapa kena? Kita kena. Rakyat kena. Rakyat kena. Sebut rakyat ni bahaya. Kita lah kata. Okey. Rakyat ni politician ni selalunya. Ya. Jadi faham? Dipaham. Jadi there's always a pressure to increase the profit every year kalau syarikat itu dipunyai oleh public company, dia panggil syarikat yang disenarai. Baik. Ya. Kalau tak lama you all semua kerja, tiap-tiap tahun nak gaji sama ke? Tak. Kan saya cakap dah. Kerja bagus tak bagus, semua nak gaji lebih. Betul tak? Bila nak gaji lebih, jadi kos syarikat pun naik. Jadi syarikat kena cari untung lebih dan kena naikkan harga. Sama tak? Betul. Unless they sell it more. But if you sell more, there's also an element of cost. Into it. How do you neutralize the cost? Kita like. Jadi dia memang kita tak boleh nafikan, ya, bahawa keuntungan itu adalah keperluan tabi'i bagi semua syarikat. Dan itu dikira halal. Tapi kalau satu-satunya tujuan mereka adalah mencapai keuntungan sahaja, mereka mungkin akan tergelincir. Ya, tergelincir. Baik, saya ambil contoh perbankan Islam. Berapa banyak perbankan Islam yang disenarai di bursa? Tak banyak. Bank Islam, Syarikat Takaful Malaysia, tak banyak. Sebab apa? Yang lain semua di bawah holding company. Macam Maybank Islamic bawah Maybank, ya, Bank Muamalat di bawah DRB Highcom, apa lagi, HSBC Amanah bawah HSBC, Standard Chartered Salik di bawah Standard Chartered dan sebagainya. Jadi mereka di bawah holding company. Jadi tak banyak perbankan Islam atau kewangan syarikat kewangan Islam yang disenaraikan. Okay. Baik, silakan. Okey, baiklah, terima kasih Ustaz kerana menjawab soalan. Baiklah, kita akan teruskan kepada soalan saya, ya. Baiklah. Ustaz, pada pendapat Ustaz, ya, adakah perbankan Islam di negara bebas riba sepenuhnya? Baik, itu depend on jawapan apa yang kamu nak. Macam mana tu? Dia cerita dia macam ni. Sebab apa? Saya tengok
soalan ni sometimes nakal sikit, sometimes lah. Antara kita berenam saja. Betul, saya setuju sebab soalan ni saya sebelum nak bagi tahu ni saya tahu soalan ni akan bawa seperti kontroversi sikit ataupun akan jadi debat ya kalau kita cakap dengan orang lain ke semua kan. Jadi itu memang jadi satu perkara yang saya macam risau bila nak tanya soalan ni juga. Jangan risau, don't feel guilty, okay? It's perfectly okay to ask. But I know where you're coming from, ya. Yeah? Kalau kita tengok perdebatan dalam media sosial ialah perdebatan yang merugikan. Ya, perdebatan yang merugikan. We should berdebat macam mana nak elak orang Islam daripada melanggar perbankan konvensional. Kita pergi debat adakah perbankan Islam ni riba. Something yang merugikan. Betul tak? Kita patut debat nak bagi orang faham apa dia kewangan Islam, apa dia itu riba, apa dia judi haram. Kita pergi debat benda lain. Kita pergi kutip apa ni video-video all over the world nak tunjuk perbankan Islam ni haram. Adalah nama Azrul Haris dan sebagainya, bukan saya tak kenal orang ni. Ya. Ada. Ya, yang bom rata-rata. Tapi kita nak kata apa? Mereka bukan orang yang duduk depan guru belajar selama 6 tahun, 10 tahun macam saya ni, ya. Yang kita faham adab ilmu dan juga trust ataupun basic of ilmu. Kita kena faham yang itu dulu. Contohnya mereka mengatakan bahawa takaful ni sebenarnya adalah judi. Wah, dia kata takaful ni ada judi. Mereka faham tak apa itu judi? Mereka nak kata takaful ini riba. Mereka faham tak apa itu riba? Do they understand what riba really is? Sebab apa? Orang yang tak understand something, kita kata dia tak understand juga. Dia tak understand apa dia tak understand. Faham ya? Okay, faham. Ni dah pukul 10 ni jadi mengarut dah. Dia faham, dia tak understand apa dia tak understand. Manusia ni ada 4 jenis orang. 4 jenis. Dia faham apa dia faham. Dia faham apa dia tak faham. Ya, dia tak faham apa dia faham. Dia tak faham apa dia tak faham. Orang yang paling teruk ialah orang yang tak faham apa yang dia tak faham. Betul. Tapi dia rasa dia faham semua. Orang yang faham apa yang dia faham dan orang yang faham apa yang dia tak faham adalah orang yang macam saya, selalu takut nak bercakap. Sebab apa? Kita faham apa yang kita tak faham. Kita faham apa yang kita faham, kita takut terlebih cakap. Orang yang tak faham apa yang dia tak faham, dia akan lebih cakap. Ya. Dia cakap, kita nak kata, kau ni bodoh lah, kita tak boleh cakap ke dia? Dia tak faham. Dia understand tak? Dia faham tak situasi macam ni? Faham Ustaz. Jadi kalau kita nak tahu orang yang kita kena jadi orang yang pertama dan yang kedua. Iaitu orang yang faham apa yang kita faham, apa yang kita faham, apa yang kita tak faham. Bila kita faham apa yang kita tak faham, we stay away from that. We stay away, we don't talk much. Tapi kalau orang tak faham apa dia tak faham, dia akan cakap segala kitab yang dia rasa dia faham. Ya. So, coming back to this, pada saya alhamdulillah perbankan Islam tak ada riba. Sebab apa? Semua produknya adalah diasaskan daripada hadis dan Quran dan juga orang kata apa, pendapat-pendapat ulama muktabar. Ya. Sebab apa? Perbankan Islam adalah satu cabang kepada muamalat. Dalam muamalat ni kita kena faham satu benda. Ya. Dia ada kaedah, kita panggil kaedah asas. Fiqh, mula-mula kita kata fiqh ibadat. Fiqh ibadat apa? Solat, puasa semua. Jadi kalau kita nak buat benda baru, ia adalah haram melainkan ada dalil yang mengharuskan. Itu fiqh ibadat. Ya, orang sembahyang maghrib 3 rakaat kan 4 rakaat? 3. Betul lah? 3. Sebab apa? Sebab tak ada dalil kata boleh sembahyang 4 rakaat, betul tak? Betul. Jadi haram buat sembahyang 4 rakaat. Baik, perbankan konvensional Islam dia part of muamalat. Fiqh muamalat. Dalam fiqh muamalat, kaedah dia berlainan daripada fiqh ibadat. Iaitu ya, semuanya harus kecuali ada dalil yang mengharamkan. Saya ulang. Saya ulang lah, ingat saya politik pula. Enggak lah. Ya. Saya ulang ke ulang? Okey. Baik. Jadi dalam fiqh muamalat ialah kaedahnya ialah ya, apa dia? Semuanya harus kecuali ada dalil yang haramkan. Jadi kalau orang nak kata perbankan Islam itu haram, dia kena keluarkan dalil. Bukan tanya saya, bagi dalil tak perbankan Islam tu halal. Oh, tak boleh. Contohnya naik kereta, ada dalil tak? Hanan, naik kereta ada dalil tak? Tak ada. Tak ada. Kenapa tak ada? Sebab
Sebab dia lebih kurang muamalat. Muamalat. Lebih kurang muamalat, tak perlu dalil, naik lah. Ya. Kalau tapi orang kata naik kereta tu haram, bagi dalil kat aku. Sebab tu orang sekarang sensitif dalil sebab dia tak ada dalil. Dia tak kerti. Dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Jadi kalau orang nak kata perbankan Islam tu haram, ya, bagi dalil. Dia bakulah dalil, ya, dia riba tu haram. Okey, riba tu haram, memang riba tu haram. Riba kat mana? Riba kat mana? Ya. Baik. Orang kata perbankan Islam beri pinjaman. Sebab orang tak faham beza akad macam saya sebut pada Hanan tadi, betul tak? Beza akad tu. Ya, beza akad tu. Orang tak faham. Okey, silakan Daniel. Okey, terima kasih Ustaz dengan jawapan tu yang boleh membuatkan kita fikir dalam ya tentang semua tu, especially bila kita masuk dalam perkara muamalat di mana kita perlu berikan dalil kalau orang berdebat tentang benda ni haram ke apa semua tu kan. Itu sangat membantu ya untuk saya fahamkan semuanya. Okey, baiklah. Untuk soalan saya yang seterusnya Ustaz, transaksi berunsurkan riba kali diamalkan setengah syarikat terutamanya perbankan seperti yang saya selalu ulang sebelum ni dalam negara. Apakah perspektif Ustaz dalam isu riba yang diaplikasikan dan dinormalisasikan oleh syarikat yang lain demi bersaing dengan syarikat lain? Okey. Soalan dia susah sikit nak jawab tapi saya cuba uraikan. Sebab you fokus kepada perbankan sahaja. Kalau perbankan, kalau you nak fokus riba perbankan, perbankan konvensional je lah. Kan? Perbankan konvensional. Kita kena faham bahawa perbankan Islam baru wujud di negara kita lebih kurang 40 tahun yang lalu. Ya. Perbankan konvensional dah beratus tahun. Dia more established, more product dan sebagainya. So bila more established and more product, mereka ada a big pelanggan punya base. Jadi mereka punya cost pun mungkin rendah. Cost mereka mungkin rendah dan mungkin tawaran-tawaran untung bagi mereka lagi tinggi. Ya, they can invest anywhere, anyhow dalam any industri judi, industri arak dan sebagainya. Mereka boleh masuk. Tiada halangan. Jadi kalau kita nak cakap maybe cakap perkataan perbankan tu kewangan. Jadi saya boleh sentuh tentang insurans, takaful dan sebagainya. Takaful pun baru wujud lebih kurang 40 tahun yang lalu. 1984, exactly. 1984. Bawa Akta Takaful 1984. Sekarang ni akta tu telah digabungkan akta perbankannya dengan akta Takaful menjadi Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Ya, akta Banking Islamic Banking Act 2013. Yes. Jadi dikombinasikan perbankan dan juga takaful di bawah satu akta. Jadi kita kena faham. Bila orang tak faham apa itu riba, ya, mereka jadi cacah merbak. Tahu cacah merbak? Cacah merbak. Dia tak faham apa itu riba. Ya, contohnya pembiayaan peribadi. Ya, pembiayaan peribadi. Di perbankan konvensional dipanggil personal loan, betul tak? Ya, personal loan. Apa beza? Apa beza? Rate dia sama. Apa bezanya? Bayar tiap-tiap bulan pun sama. Tunjuk satu carta dalam Excel, betul tak? Apa bezanya? Baik. Sebenarnya kalau kita tengok perbezaan perbankan Islam di Malaysia dan di Middle East, di Timur Tengah lah, ya, Timur Tengah, tak ada sangat orang kata apa, personal loan atau personal financing, tak ada. Sebab apa? Di sana orang banyak duit. Mereka nak tahu, ya, bank mana yang offer the best investment opportunity untuk mereka. Ya. Tapi di Malaysia ni keperluan personal loan, personal financing ni tinggi. Orang nak kahwin pun personal loan, orang nak beli kereta personal loan, orang nak register ni personal loan, semua personal loan, siang malam personal loan. Jadi atas keperluan itulah maka perbankan Islam terpaksa, ya, merumuskan produk-produk yang untuk memenuhi kehendak masyarakat. Ya, kehendak masyarakat yang patuh syariah. Jadi mereka kata macam ni.
sama Daniel nak 10,000 daripada perbankan Islam. Ya. Okey, jangan pening kan, saya cerita sikit ya. Saya go through one kaedah. Jadi Daniel bagi tahu bank muamalat lah contohnya. Ya, bank muamalat. Bank muamalat bagi tahu saya nak 10,000 personal financing. Ya, cash. Bank muamalat apa dia buat? Ya. Daniel lantik bank muamalat untuk beli komoditi di Bursa Suk Al-Sila. Bursa komoditi. Ya. Pergi beli 10,000 komoditi tu dan janji kepada Daniel akan beli komoditi ini sebanyak RM14,000. Bayar dalam masa 3 tahun. Lepas tu bank tanya, Daniel, kau nak tak minyak kelapa sawit ni simpan kat rumah? Dia tanya je lah. Dia kalau nak, dia bagi. Betul. Memang benda tu ada. Tapi dia kata tak payahlah, saya nak duit. Ya, nak duit. Jadi, perbankan Islam ataupun bank muamalat ambil komoditi tu yang beli daripada bursa tu sebanyak 10,000 dan dijual kepada Daniel sebanyak 14,000. 10,000 tu pergi jual balik kepada bursa tu sebanyak 10,000. Cash tu bagi 10,000 kepada Daniel kena bayar berapa? 14,000. Betul tak? Selama 3 tahun. Tak, kenapa? Saya sebenarnya orang kata saya pergi bank bukan saya nak apa ni palm oil, saya nak duit. Yalah, kamu dapat duit kan, kamu dapat palm oil. Dapat duit lah. Betul tak? Kamu dapat duit lah, betul tak? Kenapa buat macam tu? Sebab dalam Al-Quran ayat 275 surah Al-Baqarah, wa halalallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, haramkan riba. Jadi jual beli aja tu. Jual beli. Itulah yang paling dekat sekali, ya. Yang paling dekat sekali untuk menghalalkan cara untuk kita buat, untuk bagi cash pada orang. Dia guna akad murabahah dengan tawaruh, dia panggil. Ya, murabahah dengan tawaruh. Jadi belakang tu orang tahu tak? Ramai orang tak tahu. Benda tu tiap-tiap hari berlaku. Contohnya saya ambil satu syarikat Rahnu di Kelantan. Ya, di Kelantan. Tiap-tiap hari mereka buat tawaruh sebanyak 3 juta. 3 juta. Besar tu je 3 juta sehari. Kalau bank buat bilion sometimes per day. Ya, tahu. Adakah ada minyak kelapa sawit? Ada. Memang ada. Di offer. Memang ada bursa tu. Ya. Memang offer tu. Kalau bursa saham jual saham, bursa Suk Al-Sila jual komoditi. Ya. Jadi kalau kita tengok macam tu, patah balik kepada soalan saya soalan tergelincir. Baik. Jadi bagi saya ialah dia berbalik kepada fungsi syarikat ataupun perbankan itu sendiri ataupun syarikat takaful itu sendiri. Ya, takaful itu sendiri. Sebab kita benda haram halal dalam muamalah ni tak nampak kecuali dengan iman, dengan ilmu. Kalau dalam kat luar sana, ya, minum arak, makan khinzir, semua orang boleh nampak fizikal. Tapi duit haram dengan duit halal sama je rupa dia. Adakah dia haram yang berbeza rupa? Tak ada. Apa yang beza ialah cara mendapatkan duit itu. Ya, cara mendapatkan duit. Okey. Silakan. Maksud saya, jadi dari segi bersaing tu macam mana? Dari segi dari segi objektif untuk bersaing dengan syarikat lain macam mana tu? Kalau syarikat bukan perbankan juga. Maksudnya syarikat kewangan Islam nak bersaing dengan yang lain? Betul. Dia menggunakan, bukanlah maksudnya macam perbankan lain yang bukan mengikut Islam ataupun syarikat yang menawarkan pinjaman seperti yang kredit semua tu kan. Jadi mereka menawarkan tu tapi mereka ada unsur bersaing dalam tu sebab mereka nak customer pinjam lah dekat Aeon ni kan. Lepas tu customer lain tu macam nak pilih lah, kira bersaing lah sebab ada banyak sangat company yang menawarkan pinjaman tu. Baik. Saya rasa kadar ataupun rate yang digunakan dalam industri ni lebih kurang serupa je. Ya. Kadar atau rate. Dah belajar ada OPR, SBR. OPR. OPR belajar tak? OPR kadar rate. Bank negara akan tentukan satu rate, ya. Dia panggil standard base rate, ya, SBR ataupun OPR. Ya, lepas tu syarikat-syarikat kewangan akan tambah
Contohnya rate sekarang adalah 3%. Ya, syarikat kewangan tambah jadi 4.5%. Dan itulah yang kadar yang dikenakan kepada pelanggan. Contohnya, jadi kalau 4.5% digunakan oleh perbankan konvensional, itu adalah kadar riba, kadar bunga. Ya, kadar bunga pun bunyi pun sedap. Interest. Ya, interest. Tapi kalau kadar itu digunakan untuk murabahah tawaruf, itu adalah kadar keuntungan yang dicaskan kepada Daniel tadi menjadi 14,000 untuk 3 tahun. Contoh dia. Jadi kalau orang yang meniaga ikan di pasar nak guna kadar tu, gunalah kadar. Jadi cuma kadar aja. Ya. Yang jadi halal atau haram bukan kadar. Yang menjadi halal atau haram cara menggunakan kadar tu. Ya, cara menggunakan kadar. Ya. Jadi bagi saya dari segi baru-baru ni ada perbankan digital, ya, Ion Bank dengan JX Bank dan sebagainya. Ya, kalau kita kaji kenapa ada perbankan digital, ialah untuk capai kepada orang-orang yang tidak ada masa nak pergi kepada ATM, tak ada orang masa nak pergi kepada branch, cawangan dan sebagainya. Okey, silakan. Okey, baiklah. Terima kasih Ustaz. Kita akan teruskan dengan ahli seterusnya untuk mentanyakan soalan. Okey Ustaz, saya ada dua soalan lah untuk mengajukan kepada Ustaz. Okay. Yang pertama, sebagaimana yang kita semua tahulah Ustaz kan, ramai pelanggan Muslim masih pilih bank konvensional yang menggunakan riba, walaupun ada bank Islam lain yang bebas riba lah. Sebagai contoh, banyak pihak institusi kewangan Islamik menggunakan prinsip syariah yang mengelakkan riba, iaitu macam Harar, Zulm, Ikhtikar dan Maisir. So soalan saya kan Ustaz, apakah yang menyebabkan banyak Muslim ni masih menggunakan perbankan riba? Okay, saya ulang. Dia ada 3. 1, ilmu, iman, kos. 3 ni. Ilmu, iman dengan kos. Ya. Saya ambil satu contoh. Maukah kita makan ayam yang tak disembelih walaupun ayam tak disembelih itu murah? Tak. Tak juga Ustaz. Okeylah, saya bagi free lah khinzir. Makanlah. Tak boleh. Tak apa, tak boleh. Tapi bila main perbankan Islam, apa mahal sangat tu? Mesti riba, betul lah. Betul lah. Sebab orang tak nampak beza tu. Sebab ilmu tak ada. Daripada kecil, bangku sekolah tak pernah diajar. Yang kedua, iman. Lepas tu pergi dengar pula video-video TikTok dan sebagainya, backdoor riba dan sebagainya. Mau dia orang nak jadi tok guru dah, nak bagi usrah dah. Betul tak? Betul. Tak faham apa dia backdoor riba. Saya belajar dengan orang yang sebut backdoor riba tu. Lebih kurang 17 tahun yang lalu. Saya belajar daripada dia riba. Saya belajar. Tapi lama-lama bila saya masuk kelas, saya belajar betul-betul baru saya tahu kat mana dia betul, kat mana dia tak betul. You have to carry on with that. Kita tak boleh ambil. Sebab apa sekarang ni, zaman media sosial. Ya, semua orang dengar satu video dah boleh nak berkeluar fatwa dah. Betul tak? Ya. Keluar fatwa dah. Baik. Kalau saya tengok soalan balik, apa saya ni mengarut ni. Kenapa orang memilih konvensional? Iman, ilmu dan kos. Bila kau ada iman dan ilmu, dia punya cabaran adalah kos. Ya, cabaran dia adalah kos. Kadang-kadang perbankan konvensional lagi murah sebab mereka wujud lagi lama. Customer base dia orang lagi besar. So dia orang punya paid up capital atau shareholder fund lagi besar. Dia orang boleh buat macam-macam. Jadi, ada orang tanya saya, Ustaz, saya ambil kad perbankan konvensional kredit card. Tapi saya bayar penuh setiap bulan. Tak ada hutang. Ada orang macam tu. Saya pakai kad Wise pergi luar negeri. Ya, saya tak simpan duit apa-apa pun, macam mana boleh jadi riba. Susah nak cerita ke orang. Ya. Ada orang pula kata duit fiat kita, duit kertas kita pula riba. Ada pernah dengar? Ya. Terutama sekali orang yang menjual emas. Dia nanti kata dia meribakan benda lain pula. Lagi bahaya. Macam dah jual beli emas, pertukaran emas tu tak ada riba. Ada riba. Orang tak faham. Saya ambil contoh satu syarikat. Ya. Dia approach saya. Dia kata, kenapa perlu kami ambil penasihat syariah? Amboi. Mana? Dia kata, kenapa kami perlu ambil penasihat? Kami jual emas, kami jual on the spot. Kami tak buat akaun digital dan sebagainya, akaun simpanan emas.
Ya, saya kata, ada tak kamu biarkan orang order emas hari ni, kamu hantar besok? Ada, itu riba. Dia kata, mana boleh riba? Dia tak faham. Dia tak faham. Dia tak faham, macam mana kita nak cakap dengan orang macam tu? Dia dah mengaku tak ada riba, wah dia tak faham apa itu riba. Ya, macam mana? Jadi coming back tu dia soalan. Asyik coming back tu dia soalan, dia lupa. Jadi kenapa orang pakai produk perbankan konvensional? Sebab iman, ilmu, kos. Ya, contohnya saya nak pergi luar negeri 14 hari. Ya, saya nak ambil etika takaful ke, saya nak ambil etika konvensional ke? Konvensional. Kadang-kadang orang ambil konvensional sebab apa murah. Betul tak? Ataupun orang ambil AXA, itu yang famous lah untuk pergi overseas. Murah. Sebab orang ambil tu dia tak rasa salah. Dia tak rasa macam nak kena kilat. Tak kena rasa. Cuba ambil konvensional tiba-tiba kena kilat. Toing, semua orang tak berani ambil. Betul tak? Semua orang tak berani ambil. Tapi itulah cabaran kita, iman tu. Yang ketiga, kos. Kadang-kadang kita beza RM2-3 pun kita kira. Kita berkira sangat. Tapi kalau nak beli iPhone, kita tak berkira. Betul tak? Betul tak? Kita berkira tak? Pergi Maxi semua kita tak berkira pun. Betul. Kita tak berkira. Why is it like that? Saya harap orang-orang yang macam tuan-tuan dan perempuan ni, dia menjadi seorang yang pendokong ilmu. Bukan saja orang yang pandai kupas analisa dari perbankan Islam konvensional, orang yang pendokong ilmu. Ya, galakkan orang kata apa, memahami apa itu fiqh muamalat, apa itu fiqh ibadat, perbezaan dan sebagainya. Jadi kenapa orang tertarik? Sebab iman, ilmu, kos. Dan ketiga, yang keempat, kemungkinan variety of products. Variety of product. Contohnya, perbankan Islam dia tak boleh offer produk-produk yang ada kena-mengena dengan, contohnya dengan hiburan. Ya, dengan hiburan. Tak boleh ada kena-mengena dengan aktiviti orang kata apa, konsert dan sebagainya. Ya. Jadi perbankan Islam tak boleh buat macam tu. Perbankan konvensional boleh buat. Jadi sebab kita tertarik benda tu, kita pergi situ lah. Kita pergi situ lah. Ya. Okey. Soalan? Okey, soalan terakhir saya lah Ustaz. Pada pandangan Ustaz lah Ustaz, apakah vision Ustaz tentang masa depan industri perbankan tanpa riba? Adakah Ustaz yakin dan optimis lah bahawa satu hari nanti secara realistiknya semua bank di dunia ni ataupun di Malaysia lah akan dapat beroperasi sepenuhnya tanpa unsur riba? Soalan yang amat berat sebelum saya pergi tidur. Selagi ada syurga dan neraka, selagi itulah ada riba. Okay. Faham? Faham Ustaz. Okay. Selagi itu ada, itu merupakan satu kebaikan pada kita juga. Kalau tak hapusnya riba, macam mana kita nak buat dakwah dah? Dia bukan saya kata saya sonok ada riba, tidak. Itu adalah cabaran yang Tuhan bagi. Kita kena tanya, berapa kita sanggup bayar nak masuk syurga, berapa kita sanggup bayar untuk elak neraka, berapa kita sanggup. Ya. Kalau anak kita sakit, ya, perlu operation 80,000, kita sanggup dah bayar 80,000, kita sanggup walaupun tak ada duit. Betul Ustaz. Ya. Kalau kita sanggup nak masuk syurga tu, kita kena bayar 8 juta, kita akan pergi cari 8 juta. Kalau kita tak nak masuk neraka, contohnya lah, saya bagi just an extreme example, ya, kita nak elak neraka, bayar 8 juta, penuh semua orang pergi cari duit, rata-rata. Tapi that's not the reality, right? The reality is cabaran yang ada every day. Ya, dia orang nak belajar agama pun orang kata macam kolot. Betul tak? Tapi adakah agama tu kolot? Agama membawa kita kepada satu visi bahawa kita nak masuk syurga dan hidup situ selama-lamanya. Itu visi yang lagi jauh. Visi selama-lamanya, infinity. Mana? Bukan sekadar RM2-3 nak save, ya, nak supaya poket kita lagi berat. Ya, kita boleh ambil yang tak patuh syariah. Bukan visi itu yang kita nak. Ya, bukan visi itu yang kita nak. Kita kena cultivate pada orang bahawa syurga is the best. Ya, bahawa patuh kepada Rasulullah SAW, patuh kepada Allah is the best. That's the way to go.
Cuba tanya chat GPT pun dah masuk Islam. Oh, dah tak tahu lah. Ya. Chat GPT saya tengok, oh dia masuk Islam dah ke? Saya pun baru belajar chat GPT. Tapi banyak benda yang saya kena edit juga lah. Buat kerja. Kalau nak suruh translate, pergi dia translate. Kadang-kadang keluar bahasa Indonesia juga. Ya, kena check balik. Jadi visi saya ialah umat Islam faham apa itu riba dan menjauhkan diri sendiri. Bila umat Islam jauh diri sendiri pada riba, ya, daripada riba, maka keperluan riba itu tidak ada lagi. Keperluan riba itu tidak ada lagi. Ya, dia ikut supply and demand. Selagi ada orang nak benda tu akan ada. Jadi tugas kita ialah menyampaikan dakwah, menerusi ilmu fiqh muamalat khususnya berkenaan dengan riba. Saya nak offer something free to all of you because you guys have been very good tonight. Nanti bagi email pada saya, ya. Email pada saya akan bagi e-book saya. E-book mana e-book? Saya tak bagi buku, boleh saya bagi e-book. Ni. Ya. Apa tu balik tu? Boleh baca tak? Boleh. Dapat. Panduan bebas Okay. riba. Saya akan bagi e-book. Ya. E-book. Itu cara saya buat dakwah. Saya tulis buku sendiri. Daripada kuliah saya buat macam ni. Baik. Dalam ni ada kaedah terbaik. Ini belajar ilmu muamalat, definisi riba, langkah pertama, simpanan bebas riba. Ya, baca kan. Semua dah ada. Ya. Bagilah orang kata apa, acknowledgement sikit daripada siapa. Kalau ada gambar saya, just skip lah. Yang ni penerbit ni gatal dia nak bubuh gambar banyak-banyak. Dia tak tahu kenapa. Gambar saya rata-rata je. Tapi saya tak bagi buku ni. Saya bagi ibu. Senang sikit you nak search. Betul Ustaz. Betul. Senang nak search. Okey, itu saja kot. Alhamdulillah Ustaz. Saya sedikit sebanyak pun faham lah Ustaz tentang Alhamdulillah. Saya tak cukup baru saya sedar. Sorry ya. Especially dari hidup kat rumah 5 hari tak keluar lagi. Saya kena operate sini. Gallbladder. Ya. Dah bawa 10 hari. Masuk 10 hari dah. Ustaz sihat lah sekarang Ustaz? Sihat lah sekarang Ustaz? InsyaAllah sihat lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Baiklah. Dengan akhirnya soalan daripada Alif tadi, maka itu sahajalah sesi interview kami bersama dengan Ustaz ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Jawapan dan pandangan Ustaz benar-benar membantu kami dalam memahami isu normalisasi riba dengan lebih jelas. Semoga ilmu yang dikongsikan oleh Ustaz ditimba dengan sempurna oleh kami dan juga masyarakat dalam isu tersebut. Amin. Baiklah, kami sangat menghargai masa yang Ustaz luangkan untuk sesi ini. Sebelum kita mengakhiri kita punya sesi ini, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Tuhan. Subhanallahumma wa bihamdihi Terima kasih sekali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Kita tak nak bagi apa-apa ke dengan Ustaz.